imej oleh kanta, formula kanta nipis, peralatan optik dan juga pembentukan imej oleh cermin sfera. Bab ni sebenarnya tak banyak sangat. Jadi saya rasa saya dapat habiskan silibus lebih awal lah tahun ni. Dan bila habis silibus nanti mungkin kita ada masa banyak untuk buat ulang kaji. Okay, untuk hari ini kita akan lihat pembiasan cahaya. Okey, kita recap balik. Kalau gelombang secara umumnya apa dimasukkan dengan pembiasan? Ada siapa nak bagi tahu? Apa dimasukkan dengan pembiasan? Azai boleh? Apa maksud pembiasan? Perubahan arah perambatan yang disebabkan oleh perubahan laju sesebuah medium apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okey. Tepat. Mesti ada perubahan arah perambatan. Arah perambatan kalau gelombang cahaya lah. Kalau gelombang air, arah perambatan gelombang air. Gantung kepada jenis gelombang. Perubahan arah perambatan dan kita kena ingat balik kenapa arah berubah disebabkan oleh perubahan laju. Okay, bila perubahan laju berlaku, bila gelombang bergerak daripada satu medium ke medium lain, kalau cahaya berlainan ketumpatan, kalau gelombang air berlainan kedalaman, kalau gelombang bunyi juga berlainan ketumpatan. Okey. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari kita, titisan embung, kalau saya rasa duduk KL ni tak nampak sangat. Tapi kalau berada di kampung ataupun kamu pergi duduk menginap di homestay mana-mana, waktu pagi, awal pagi, kita tengok titisan embung pada rumput ataupun pada daun-daun, di mana ia boleh berfungsi sebagai kanta pembesar cecair yang dapat membentuk imej pada objek-objek di sekelilingnya. Kita boleh lihat imej-imej objek di sekeliling itu pada titisan embun. Kalau lihat dalam kotak muka surat 230, okey, pada gambar rajah tu. Pada gambar rajah titisan embun, pada ranting yang kecil, kita boleh lihat corak-corak ataupun imej-imej bunga-bunga yang berada di sekeliling. Okey. Itu dalam kehidupan sehari kita, apa kita nampak. Kesan pembiasan cahaya bagi sinar cahaya yang melambat dari udara ke dalam titisan embun dipengaruhi oleh saiz dan bentuk titisan embun tersebut. Okey. Ataupun kalau kita letakkan pensel dalam gelas yang mengandungi air, seperti dalam rajah 6.1 pada muka surat 232 buku teks, kita nampak pensel kelihatan bengkok di dalam air. Okay. Kemudian katakan kalau kita tegakkan pensel, kemudian kita letakkan blok kaca, kita akan nampak juga pensel tadi tak bersambung. Ataupun imej pensel kelihatan bengkok di dalam kaca. Kenapa fenomena ini berlaku? Fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya, di mana ia berlaku disebabkan oleh perubahan laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketumpatan. Okay, reasonnya ia berlaku sebab perubahan laju cahaya merambat daripada medium berlainan ketumpatan.
Okey, terlihat perbiasan bagi cahaya. Ketepatan optik tidak sama dengan ketepatan bestari yang didefinisikan sebagai jisim per unit isi padu. Okay. Ketepatan bestari ini maksudnya ketepatan bahan yang kita belajar sebelum ni. Isi padu, jisim bahagi dengan isi padu. Tetapi berbeza dengan ketepatan optik. Ketepatan optik maksud dia lain. Okey, sebagai contoh, ketepatan minyak lebih rendah daripada air. Ketepatan optik minyak lebih rendah daripada air menyebabkan minyak terapung di permukaan air. Tetapi ketepatan optik minyak pula lebih tinggi daripada ketepatan air. Okey. Lihat istilah kenyataan ni. Ketepatan minyak lebih rendah daripada air. Ketepatan kalau kita ambil nilai jisim bagi isi padu minyak, nilainya lebih kecil daripada air. Disebabkan itu, dia boleh berada di atas permukaan air. Tetapi dari segi ketepatan optik minyak lebih tinggi daripada ketepatan optik air. Boleh faham tak ayat istilah tu? Di mana ketepatan optik ini kita tak boleh gambarkan ataupun kita tak boleh lihat berdasarkan ketepatan jisim bahagi dengan isi padu. Okey. Sinar cahaya membengkok ke arah normal apabila cahaya merambat daripada medium berketepatan optik rendah. Kalau katakan kita alurkan sinar cahaya daripada udara menuju ke blok kaca. Ketepatan optik udara lebih rendah berbanding dengan ketepatan optik blok kaca. Jadi kalau kita alurkan sinar cahaya supaya dia bergerak ke blok kaca, kita akan dapati seperti apa yang ditunjukkan dalam rajah 6.2, 6.3 dan 6.4 dalam konteks awak. Iaitu sinar cahaya membengkok ke arah garisan normal apabila cahaya merambat dari medium berketepatan optik rendah ke medium berketepatan optik tinggi. Okey. Istilah kat sini saya nak highlightkan ialah ketepatan optik. Kalau dalam SPM sebelum-sebelum ni cukup awak kata cahaya merambat daripada medium yang berketepatan rendah ke medium berketepatan tinggi. Tapi untuk KSSM mesti ada perkataan ketepatan optik. Boleh faham ya? Saya ulang balik. Cahaya yang membengkok ke arah garisan normal apabila cahaya merambat daripada medium berketepatan optik rendah ke medium berketepatan optik tinggi. Okey, kalau terlihat rajah 6.3 contohnya sinar cahaya. Sinar cahaya bergerak daripada udara, okey, bahagian atas tu udara. Kemudian ini adalah garisan normal. Itu garisan yang serenjang dengan permukaan di mana sinar cahaya menyentuh lapisan antara muka, udara dan blok kaca. Okay. Dan I ialah sudut tuju. Okay, awak kena ingat sudut tuju adalah sudut antara sinar tuju dan garis normal. Okay, apabila sinar bergerak daripada
kawasan ketepatan optik rendah udara, ia akan mendekati garis normal. Katakan jika sinar ini tidak dibiaskan, dia akan pergi terus macam ni. Ini jika tiada pembiasan. Tapi disebabkan ada pembiasan, ia bergerak mendekati garis normal. Okay. Kenapa ia berlaku? Ini kerana laju cahaya berkurang. Okay. Laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Okay. Ia berlaku kerana laju cahaya berkurang ketika cahaya merambat daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Okey. Oleh itu, sudut biasan adalah lebih kecil dari sudut tuju. Jadi, sudut biasan R lebih kecil daripada sudut tuju I. Okey, kemudian kalau kita lihat okey, boleh faham setakat ni? Okey, ada soalan? Okey, kemudian jika cahaya bergerak pada medium lebih tumpat dari segi ketepatan optik ke medium kurang tumpat dari segi ketepatan optik, sinar tadi akan menjauhi garis normal. Itu sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat daripada medium berketepatan optik tinggi, iaitu blok kaca tadi, ke medium berketepatan optik rendah. Okay, maksudnya di sini, jika cahaya bergerak pada blok kaca, masuk ke dalam udara, blok kaca ketepatan optik tinggi, udara ketepatan optik lebih rendah, sinar tadi akan bergerak menjauhi garis normal. Okay, kalau kita lihat rajah 6.4, katakan jika sinar ini tidak dibiaskan, okay, dia akan bergerak mengikut lintasan yang saya tandakan dengan warna biru ni. Okay, itu adalah sekiranya tiada pembiasan. Tetapi apabila dia bergerak pada kurang tumpat ke lebih tumpat, ke kurang tumpat dari segi ketepatan optik, maka ia akan menjauhi garis normal. Ini adalah garis normal. Jadi sinar tadi menjauhi garis normal dan nilai R lebih besar daripada I. Ini kerana laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey, jadi kita nampak kat sini, kalau ketepatan optik tinggi, laju cahaya rendah, manakala ketepatan optik rendah, laju cahaya tinggi. Okay, oleh itu, sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut tuju I. Okay, untuk mudah ingat, katakan dalam kehidupan seharian kita, dalam kawasan padat dengan orang, saya rasa kita nak bergerak susah. Laju pergerakan kita lebih rendah. Tapi kalau kawasan kurang kepadatan, kita boleh bergerak dengan lebih laju. Begitu juga cahaya yang berada dalam ketepatan optik yang berbeza. Dan juga bagaimana kita nak ingat sama ada mendekati ataupun menjauhi garis normal. Okay, saya selalu buat analogi supaya mudah ingat. Katakan cahaya bergerak daripada sinar kurang tumpat ke lebih tumpat.
Kurang tumpat, anggap miskin. Okey. Dan lebih tumpat, kita katakan sebagai kaya lah. Okay. Katakan cahaya bergerak daripada miskin masuk ke kaya. Kita berubah daripada miskin tiba-tiba jadi kaya. Apa yang berlaku agaknya? Ammar Fahlin, apa berlaku pada awak jika tiba-tiba awak jadi jutawan? Malas. Malas lah. Okay, lagi selain malas? Daripada tak ada apa-apa tiba-tiba jadi jutawan, duit banyak. Semua orang nak kawan dengan kita. Semua orang nak kawan dengan kita, betul tak? Rakan-rakan akan mendekati kita. Jiran-jiran sebelum ni tak tegur siapa, tiba-tiba baik dengan kita. Saudara mara mungkin sebelum ni kenal tak kenal, mengaku saudara. Ramai orang akan mendekati kita. Betul tak? Ambil contoh katakan Datuk Vida lah. Kenal Datuk Vida kan? Ada tak kenal Datuk Vida? Saya kenal dia waktu di USM. Dulu dia biasa-biasa je. Kawan pun biasa-biasa je. Saya pun kenal tak kenal dia. Tapi bila dia jadi kaya sekarang ni, ramai kawan dia. Buat grup pun nak invite dia masuk grup. Buat program pun nak invite dia join program. Sebab apa? Sebab dia kaya, banyak duit dengan harapan dapat sponsor. Apa jadi jika dia macam keadaan dulu? Ada tak orang mengaku kawan? Tak ada kan? Kalau ada pun kawan lama je. Ya, begitu juga kita dalam kehidupan seharian untuk mudah kita ingat fenomena perbiasan cahaya daripada miskin, katakan daripada tak ada apa-apa tiba-tiba jadi kaya. Ramai orang akan mendekati kita. Jadi begitu juga dengan sinar cahaya apabila bergerak pada kawasan kurang tumpat ke dalam tumpat, ia akan mendekati garis normal. Okay, kemudian kes kedua, saya kata tadi tumpat sebagai kaya, kemudian kurang tumpat miskin. Okay. Daripada kaya tiba-tiba bankrupt. Apa berlaku? Ramai orang akan menjauhi kita. Kecuali mungkin saudara mara yang tetap bersama kita ataupun kawan-kawan rapat. Itu mungkin kekal. Yang lain mungkin akan menjauhi kita. Itu fenomena biasa terlampak. Waktu kaya, ramai orang menghampiri. Bila miskin, ramai orang menjauhi. Jadi, fenomena sinar cahaya apabila bergerak pada kawasan tumpat ke kawasan kurang tumpat, ia menjauhi garis normal. Ini analogi supaya boleh ingat untuk SPM lah. Okay, boleh? Boleh faham dua keadaan ni? Jika ada soalan boleh tanya. Okey. Ada? Okey, kalau tak ada, terlihat seterusnya istilah indeks biasan. Okey, apa dimasukkan indeks biasan? Indeks biasan ialah nisbah laju cahaya dalam vacuum terhadap laju cahaya dalam medium. Okay. Nisbah laju cahaya dalam vacuum iaitu C kepada laju cahaya dalam vacuum, dan laju cahaya yang biasa kita gunakan adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okay, nilai ini awak tak perlu hafal kerana dalam exam biasanya nilai ini akan diberi jika ia perlu digunakan.
Jadi dalam exam biasanya pada muka surat kedua ada senarai rumus, kemudian senarai pemboleh ubah pemala yang berkaitan akan diberikan. Contohnya laju cahaya 3/10⁸ meter per saat. Okey. Apa yang boleh kita dapat daripada indeks biasa ataupun apa boleh kita dapat daripada nisbah laju cahaya dalam vacuum C kepada laju cahaya dalam medium V, di mana indeks biasa menentukan darjah pembekukan alur sinar cahaya apabila cahaya merambat daripada vacuum ke suatu medium. Di sini dia buat perbandingan vacuum dan medium, dan indeks pembiasan ialah darjah pembekukan alur cahaya apabila dia bergerak daripada medium, daripada vacuum ke medium. Okey, jadi kita dapat mendefinisikan indeks biasan sebagai nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya dalam medium. Itu dari segi tarifan. Okay. Dan indeks biasan ini kita perlu tahu kerana ia berkaitan dengan hukum Snell. Okay, kalau kita lihat jadual 6.1 dalam kutip pada surat 234. Okey, indeks biasan vacuum ke udara adalah 1.00. Indeks biasan biasanya kita ambil 2 titik perpuluhan. Ingat ya, 2 titik perpuluhan, dan nilainya mesti lebih besar daripada 1. Okey, clue dia kat sini, kalau kamu kira indeks biasan, tiba-tiba nilai yang awak dapat kecil daripada 1. Maksudnya pengiraan awak tadi mungkin salah. Jawapan awak salah. Sebab indeks biasan nilainya 1 ataupun lebih besar daripada 1. Okay, sebagai contoh, vacuum dan udara 1.00. Kemudian minyak zaitun 1.46, perspex 1.50, seterusnya kaca 1.52, kaca untuk crown, Flint 1.66 dan intan 2.42. Ini nilai. Nilai pun tak payah hafal. Jika perlu digunakan, biasanya akan diberi dalam soalan. Okey, lihat rajah 65. Perambatan sinar cahaya dari air ke dalam 3 medium berbeza. Iaitu medium berbeza di sini, yang pertama ialah perspex, yang kedua kaca Flint, dan yang ketiga ialah intan. Okey, kalau kita lihat dari segi gambar rajah ni, apa persamaan antara ketiga-tiga rajah ni? Apa persamaan? Naufal, apa persamaan? Semua tu kena bias. Okey, itu bias. Okey, selain itu bias. Persamaan pertama kita boleh katakan bagi ketiga-tiga kes gelombang terbias. Okey, betul. Okey, apa lagi awak nampak? Ini betul-betul soalan biasa ditanya dalam exam. Berdasarkan gambar rajah. Apa awak nampak lagi? Dia terbias ke mana? Mendekati atau menjauhi? Mendekati. Okay.
kesemua sinar cahaya terbias mendekati garis normal. Okay, kenapa ia mendekati? Kerana bagi ketiga kes, sinar cahaya bergerak pada medium berketepatan rendah, berketepatan optik rendah ke medium berketepatan optik tinggi. Okay, jadi saya tuliskan persamaan. Yang pertama, terbias dan yang kedua, mendekati normal. Okey, ada apa lagi persamaan? Yang ketiga, ketepatan optik. Okey, saya buat ringkasan. Ketepatan optik rendah ke ketepatan optik tinggi. Okey, keempat, apa lagi persamaan Puan Raja? Okay, saya tanya siapa ni? An-Nur. An-Nur Aslinawati. Apa awak nampak pada Rajah ni? Apa persamaan? Wan, anda nak jawab? Tinggi ke rendah. Laju tinggi ke rendah. Okey, betul. Okey, apa yang awak nampak daripada laju ni tak nampak daripada Rajah ni? Semua sinar berwarna merah. Boleh? Okey, terlihat sudut tuju. Sudut tuju sama. Betul tak? Semua sudut tuju adalah 50 darjah. Okay. I sama dengan 50 darjah. Okay. Bagi semua kes, sudut tujunya adalah sama ataupun kita malarkan sudut tuju. Okay. Itu dari segi persamaan. Dari segi perbezaan, apa berbeza? Sudut pembiasan berbeza. Betul tak? Kalau kita lihat perspeks 42.8, kaca 37.9, kemudian intan 24.9. Okay, sudut pembiasan berbeza. Kemudian indeks indeks pembiasan juga berbeza, iaitu perspeks 1.50, kaca 1.66, kemudian intan 2.42. Okay. Okay, boleh ya? Kemudian berdasarkan rajah ni juga, kalau kita lihat indeks biasan daripada kiri ke kanan, indeks biasan semakin bertambah. Okey, indeks biasan semakin bertambah. Dan sudut pembiasan semakin kecil ke besar? Sudut pembiasan semakin kecil. Okay, ini menunjukkan bahawa jika N bertambah, okay, N bertambah, R akan berkurang. Okay, maksudnya indeks biasan semakin tinggi, sudut pembiasan semakin kecil. Berdasarkan rajah tadi, nilai N1 sinus theta 1 adalah sama dengan
N2 sinus theta 2. Bagi 3 keadaan itu. Okay. Menurut prinsip hukum pembiasan cahaya, apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar tuju, sinar biasan, okey, sebelum tu kita lihat hukum pembiasan. Okey, hukum pembiasan. Hukum pembiasan pertama, sinar tuju, sinar biasan, garis normal bertemu pada satu titik dan berada pada satah yang sama. Okey, apa maksudnya kat sini? Katakan ini adalah lapisan atas udara, bawah kaca. Okey, dia kata sinar tuju. Okey, sinar tuju. Sinar biasan. Okey, sinar biasan. Dan garis normal. Garis normal. Bertemu pada satu titik. Okay. Dia bertemu pada satu titik di sini. Dalam bulatan yang saya lukis tu. Dan berada dalam satah yang sama. Okay. Ini adalah satah. Jadi dia bertemu pada satu titik. Ini saya highlight kan. Pada satah yang sama. Okay, boleh faham ya? Kemudian hukum Snell, yang ini pun saya rasa sudah belajar dalam sains rendah, di mana N1 sinus theta 1 sama dengan N2 sinus theta 2. Di mana N1 ialah indeks biasan medium 1, N2 indeks biasan medium kedua, theta 1 sudut 7, di mana sudut 7 ni kita ambil dalam medium 1 dan theta 2 ialah sudut biasan dalam medium 2. Okey, maka kita boleh dapat ataupun kita susun balik rumus tadi. Terdapat N2 bagi N1 sama dengan sinus theta 1 bagi dengan sinus theta 2. Okey. Okey, depan tadi saya tulis balik. N2 bagi N1 sama dengan sinus theta 1 bagi sinus theta 2. Okey. Apabila medium satu ialah udara dan medium 2 kita ambil sebagai N. Okey, medium 1 ni sebagai udara. Medium 2 ni kita ambil sebagai N. Okey, N. Dan medium udara N dalam bagi udara ialah 1. Atau 1.00. Okey. Kemudian kita gantikan ke dalam rumus. Kita gantikan ke dalam rumus. Okay. Medium kedua tadi sebagai N. Medium 1 ialah udara iaitu 1 sama dengan sinus theta 1. Theta 1 ni dalam medium mana?
Teta satu. Okey, tu. Okey. Iaitu sinus I bagi dengan sinus R. Okey. Maka terdapat satu rumus iaitu N sama dengan sinus I bahagi sinus R. Di mana I ialah sudut tuju dalam udara dan R ialah sudut biasa dalam medium. Okey, ini adalah theta 1 ni adalah I dan ini adalah R. Okay, jadi kita boleh dapat rumus N sama sinus I bagi sinus R. Okey, boleh faham tak? Jadi bagi kes hukum Snell, awak ingat rumus N sama dengan sinus I bahagi sinus R. Jadi saya tulis balik. N sama dengan sinus I bagi sinus R. Okey, tapi ada satu peringatan di sini. Kalau kamu nak kira nilai N, okey, nak kira nilai N, sinus I, okay, sudut I ni, awak ambil dalam medium kurang tumpat. Okay, ambil I dalam medium kurang tumpat. Jangan ambil berdasarkan anak panah. Contohnya kalau dalam rajah ni, medium kurang tumpat ialah udara. Jadi I kita ambil dalam medium udara. Okay, kenapa? Kalau awak ambil I dalam medium lebih tumpat, nilai N yang awak dapat kecil daripada kosong. Okay, saya ulang balik. Jika awak ambil I dalam medium yang lebih tumpat, nilai N yang awak dapat kecil daripada kosong. Jadi jawapan awak salah. Okay, clue dia mudah je. Kalau awak kira N, nilai dia kecil daripada kosong, maksudnya sudut tadi salah. Jadi awak kena terbalikkan. Katakan sinus I, awak ambil dalam R, awak dapat jawab nilai N kecil daripada kosong, kemudian awak ubah balik, ambil I dalam medium yang lebih tumpat. Okey. Kalau kita lihat rajah 6.7, pembengkukan sinar cahaya. Kalau kita lihat rajah 6.7, mengapa cahaya membengkok apabila masuki blok kaca? Ini adalah kerana yang lihat dalam buku teks ada terangan sudut biasan bergantung pada sudut tuju dan nilai indeks biasan. Okey, kalau lihat kat sini, kalau sudut tuju 90 darjah, sudut tuju 0 darjah. Betul tak? Sebab garis normal tegak, sudut tuju pun arah sinar selari dengan normal. Jadi sudut tujunya adalah kosong. Sudut pembiasan pun kosong. Jadi ia tidak dibiaskan. Okey. Kemudian pada sudut tuju berbeza, ia akan dibiaskan mendekati garis normal. Okey, ada soalan kat sini? Ada soalan tak?
Okay, kalau tak ada, pergi seterusnya dalam nyata dan dalam ketara. Okay. Kalau terlihat contohnya, katakan awak berdiri di tepi kolam ikan. Awak nampak imej ikan. Sebenarnya imej yang kita nampak itu sebenarnya ikan yang kita nampak itu bukan berada pada kedudukan sebenar ikan. Kedudukan sebenar ikan berada ke bawah daripada kedudukan sebenar. Apa yang kita nampak itu hanyalah imej bagi ikan tersebut. Okay, di mana situasi ini terjadi disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okay, apa mana ia berlaku? Apabila sinar cahaya dari ikan merambat daripada udara, merambat dari air ke udara, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya katakan ikan berada kat sini, cahaya bergerak daripada ikan ke permukaan. Permukaan ataupun ke lapisan antara muka udara air. Kalau tanpa pembiasan, dia akan bergerak terus. Itu jika tanpa pembiasan. Kemudian garis normal. Ini adalah garis normal. Disebabkan cahaya bergerak pada medium lebih tumpat dari segi ketepatan optik ke medium ketepatan optik yang lebih rendah, ia bergerak menjauhi garis normal. Dan cahaya tadi akan dibiaskan seterusnya sampai ke mata pemerhati. Okay. Cahaya dibiaskan dan sampai ke mata pemerhati. Dan pemerhati nampak ikan seolah-olah berada pada kedudukan imej ikan tersebut, iaitu di atas kedudukan sebenar ikan. Di mana kesan pembiasan cahaya ini menyebabkan pemerhati melihat kedudukan imej ikan lebih dekat dengan permukaan air. Okey, akan terlihat rajah 6.11 dan 6.12 dalam konteks surat 238. Ada dua kedudukan berbeza. Kalau terlihat, jurulatih nampak penyelam berada hampir dengan permukaan, manakala penyelam pula nampak jurulatih berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Faham ya? Kalau jurulatih tengok penyelam, jurulatih nampak penyelam berada hampir dengan permukaan, manakala penyelam tengok jurulatih, dia nampak seolah-olah jurulatih berada pada kedudukan yang tinggi daripada permukaan air. Okey, ini fenomena ini adalah disebabkan oleh kesan daripada pembiasan cahaya apabila bergerak daripada satu medium ke medium yang berketepatan optik yang berbeza. Okey, terlihat contoh soalan. Rajah 6.14 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 darjah. Indeks biasan plastik ialah 1.49. Okey. Kita ingat balik rumus N sama dengan sinus I bahagi sinus
R. Okey. Dia nak kita hitung sudut biasan. Okey. Seperti awal-awal tadi saya katakan, kalau kita nak guna rumus ni, pastikan I adalah dalam medium kurang tumpat. Okay. Kalau lihat pada soalan, cahaya bergerak daripada udara ke plastik. Okay. Udara kurang tumpat berbanding dengan plastik. Okay. Jadi kita ambil I dalam medium udara. Okay. Kemudian kita gantikan ke dalam rumus N sama, okey, kita gantikan N diberi 1.49 sama dengan sinus 60 darjah bagi dengan sinus R. Kemudian selepas kita gantikan, kita cari nilai R. Ini sudah belajar dalam matematik. Itu kita gantikan. Kemudian dapat nilai R sama dengan 35.54. Kemudian soalan kedua ialah kelajuan cahaya dalam plastik. Okay, kelajuan cahaya dalam plastik. Okey. Lihat balik rumus ni, di mana N sama C bahagi V. Okey. Sebelum tu saya nak recap balik. Ada 3 rumus yang boleh kita gunakan untuk hitung nilai N. Okay, ada 3 rumus. Ada 2 rumus untuk menentukan nilai N. Okay. N sama dengan sinus I bagi sinus R. Dan N juga sama dengan C bagi V. Okay. Di mana C ialah laju cahaya dalam vacuum dan V ialah laju cahaya dalam medium. Okay. Dan berdasarkan soalan ini, dia nak kita cari nilai, lihat soalan, laju cahaya dalam plastik. Okay, daripada rumus N sama dengan C bahagi V, daripada rumus N sama C bahagi V, kita susun balik, terdapat V sama dengan C bahagi N. Okay, C adalah laju cahaya, kita gantikan. Dan N adalah indeks biasan. Maka terdapat laju cahaya dalam plastik tersebut sebagai 2.01 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Kemudian contoh kedua, apabila sekeping silin diperhatikan dalam sebuah bikar yang mengandungi suatu larutan, imej silin kelihatan pada suatu ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan itu. Berapakah indeks biasan larutan? Okay. Kenyataan ini digambarkan dalam rajah, iaitu kedalaman air sebagai H
Silin diletakkan pada lantai bika dan image kita nampak pada kedalaman S kecil. Okey. Dia nak berapakah indeks biasan? Okey. Indeks biasan bagi kes air kita boleh kira berdasarkan N sama dengan H besar bagi dengan H kecil. H besar ialah kedalaman sebenar. Iaitu kedalaman sebenar dan S kecil ialah kedalaman ketara, kedalaman yang kita nampak. Okey, kedalaman ketara. Okey, jadi berdasarkan soalan ini, jika dia kata H berada pada satu ketinggian sama dengan 2/7 kedalaman larutan. Itu 2/7 kedalaman larutan kat sini. Okey. Kemudian siling tersebut, imej siling tersebut kita nampak pada kedalaman ataupun pada kedudukan H tolak 2/7 H. Okay. Nampak perhatikan imej siling sebenar berada pada dasar ini iaitu pada kedalaman H, tapi pemerhati nampak siling berada pada kedalaman kita ukur daripada permukaan ke imej ataupun ke objek, daripada permukaan ke bawah. Okey, jadi pemerhati nampak imej di siling berada pada kedalaman H besar tolak 2/7 H. Okey, penyelesaian. Jadi kita gantikan indeks biasan sama dengan kedalaman sebenar. Okey, ini sebenar. Dan S kecil ialah kedalaman ketara yang kita nampak. Maka kita boleh kira indeks biasan larutan tersebut. Okay. Jadi ada 3 rumus untuk kira indeks biasan. Kalau pertama tadi, saya tulis N sama dengan sinus I bagi sinus R ataupun N sama dengan 1/V. Yang ketiga ialah kedalaman H, kedalaman sebenar bagi dengan kedalaman ketara. Okey, ada soalan? Ada. Okey, kalau tak ada, awak lihat dalam buku teks muka surat 241. Okey, saya nak jawab soalan latihan formatif. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Kita banyak 2 soalan dia. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey. Jadi kita dah habis bahagian subtopik 6.1 dan kelas seterusnya kita akan pergi ke subtopik 6.2 iaitu fenomena pantulan dalam penuh. So, saya rasa silibus form 4 saya rasa bulan 9 ni boleh habis.
So selepas ni kita ada banyak masa untuk ulang kaji. Okey, saya buka soalan. Sambil saya generate kehadiran. Jika ada soalan, boleh tanya. Tak ada? Ataupun dah orang dah tak ada lah. Cikgu, Ya saya. Ya. yang tadi yang contoh 2 tu, macam mana nak dapat 75 daripada H bahagi 5/7 H tu? Macam mana dapat 75? Okey. Okey. H bahagi 5/7 H. Okay. Kalau bahagi kita tukar pada darab. H darab apa? Kalau kita tukar pada darab, kita terbalik keadilan dia. 7/5H. Kenapa tak? Apa kita buat 5H. Nampak dapat? Boleh? Boleh. Ada bahagi ni kita tukar pada darab. H bagi 5H bagi 7. Tukar pada H darab. Okay. Jadi tukar. Maka yang ini akan berubah. Jadi H dengan H terbatalkan. Yang tinggal ialah 75. Ini trik matematik. Okey, boleh? Okey, soalan lain? 1 minit sebagi. Ada soalan? Ada cikgu. Tak ada? Okey, kalau tak ada, terima kasih kerana menghadiri kelas hari ini. Untuk kehadiran seramai 30 orang pelajar. Okey, saya harap Al-Fatihah dalam buku teks dan juga lengkapkan bahagian-bahagian berkaitan dalam modul. Okey, terima kasih sekali lagi. Boleh bersorai dan bersedia untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih.